Terima kasih ya Datuk Yang di-Pertua memberi peluang saya untuk turut membahas undang-undang Akta Makanan Haiwan ini. Datuk Yang di-Pertua, setiap undang-undang yang dipendangkan dalam Dewan ini, kita mahu penguasaan pelaksanaannya akan mencapai tujuan undang-undang ini. Oleh itu, perlulah semua pihak yang terlibat dalam kes ini, dalam penyediaan, pengeluaran, pengimportan makanan, memastikan makanan di pasaran adalah selamat, di mana petani, mereka dalam sektor pertanian, penternakan, perikanan patutlah dilibatkan bersama. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meluahkan kekesalan saya, Datuk Yang di-Pertua, kerana sebelum ini kita bekas Menteri Pertaniannya telah menubuhkan satu jawatan kuasa pertanian di peringkat daerah. Dan ahli-ahli parlimen termasuk saya, Yang Berhormat Ibu Barat, turut menerima surat jemputan untuk bersama di dalam jawatan kuasa pertanian peringkat daerah tersebut. Dan kami telah menghadiri mesyuarat yang telah diadakan pada bulan 4 April yang lalu. Tapi apabila kita mempunyai Menteri Pertanian yang baru, saya telah menerima khabar bahawa Menteri Pertanian yang baru telah memberi arahan agar ahli parlimen daripada pembangkang tidak boleh dijemput untuk bersama dalam mesyuarat jawatan kuasa ini lagi. Saya ingin pihak kementerian untuk mengesahkan perkara ini, dan saya rasa kecewa jika benar khabar yang saya terima ini, sebab sehingga kini 2 bulan telah berlalu, saya tidak terima sebarang surat langsung daripada jawatan kuasa ini untuk memanggil untuk menghadiri mesyuarat ini. Saya berharap Menteri Pertanian yang baru ini dapat memberi kerjasama. Biar kita bersama-sama untuk menjalankan tanggungjawab untuk kepentingan orang ramai dan negara, dan bukannya untuk berpolitik. Datuk Yang di-Pertua, tadi saya kata adalah penting semua sektor terlibat dalam pengimportan, pengeluaran, penyediaan makanan, dilibatkan bersama. Tadi Yang Berhormat, kita telah mendengar banyak ucapan oleh ahli-ahli dalam Dewan ini berkenaan komposisi ahli-ahli lembaga dalam lembaga makanan haiwan. Dalam Seksyen 3, 15 orang boleh dilantik oleh menteri, yang saya rasa sangat kesal. Mengapakah pihak kementerian tidak melibatkan players dengan izin orang awam yang mereka di dalam bidang-bidang peternakan, pertanian ini bersama? Mengapa hanya melibatkan kaki tangan awam, sektor awam sahaja? Bagaimana pula dengan penternak, petani, nelayan kita, persatuan-persatuan? Mengapa tidak melibatkan mereka bersama? Jadi inilah masalahnya apabila sentiasanya kerajaan hanya membuat keputusan dengan mendengar satu pihak sahaja, tetapi tidak melibatkan players di padang untuk memberi pandangan, melibatkan mereka di dalam sebarang pembuatan dasar, pengubahan dasar atau peraturan. Itulah sebabnya kita mendengar selalu perasaan tidak puas hati. Jadi saya haraplah pihak kementerian akan mendengar pandangan, mengambil kira pandangan ahli-ahli dalam Dewan yang sebelum ini telah bangkitkan berkenaan isu komposisi ahli dalam lembaga makanan haiwan ini. Datuk Yang di-Pertua, perkara kedua yang saya ingin bangkitkan adalah berkenaan Akta Makanan 1983. Kita telah ada dikuatkuasakan Akta Makanan 1983 yang bertujuan untuk memastikan pengawalan kualiti makanan, di mana ia secara terusnya untuk konsumer. Dan hari ini kita diminta untuk membahas kemudian meluluskan Akta Makanan Haiwan yang secara tidak langsung juga melibatkan konsumer. Kami sebagai manusia yang akan menerima end user kepada makanan ini, di mana lebih luas merangkumi makanan haiwan. Persoalan yang sentiasa timbul, Datuk Yang di-Pertua, di bawah Akta Makanan
1983 yang saya juga risau di bawah Akta Makanan Haiwan ini juga akan timbul masalah yang sama, ialah bidang kuasa. Di mana sebelum ini Akta Makanan 1983, apabila sesuatu makanan, ya, saya bagi contoh ya Datuk Yang Di-Pertua, contohnya daging yang dijumpai mengandungi bahan larangan yang dijual di pasar. Apabila isu ini dibangkitkan atau timbul, akan timbul persoalan chicken and egg, Datuk Yang Di-Pertua. Siapakah yang sepatutnya bertanggungjawab? Kementerian Kesihatan kata ini adalah kerana masalah Kementerian Pertanian tidak menjalankan penguasaan di ladang-ladang ternakan. Dan pihak Kementerian Pertanian akan pula mengatakan, oh ini makanan sekarang dijual di pasar. Penguasaan sepatutnya dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Chicken and egg, isu ini pernah timbul. Dan dalam isu ini, Akta Makanan Haiwan, saya rasa adalah untuk menjayakan, untuk memastikan makanan haiwan ini selamat, adalah wajib, di mana Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertanian harusnya bekerjasama, bekerja dengan rapat untuk memastikan persoalan berkenaan siapa yang patut bertanggungjawab apabila isu terjumpanya makanan haiwan atau makanan di pasaran yang mengandungi bahan-bahan larangan ini, yang melanggari Akta Makanan dan Akta Haiwan Makanan. Kedua-dua pihak haruslah bertanggungjawab untuk menjayakan tujuan Akta Makanan Haiwan ini. Kedua-dua pihak mestilah sentiasa bekerja dengan rapat dan bukannya melahirkan isu yang sebelum ini. Siapakah yang sebaliknya bertanggungjawab apabila isunya berbangkit di mana makanan dijumpai, makanan sebagai contoh tadi saya kata daging ternakan dijumpai di pasaran mengandungi bahan larangan, Datuk Yang Di-Pertua. Perkara yang seterusnya yang saya ingin bangkitkan adalah di mana Datuk Yang Di-Pertua tadi yang berhormat Sungai Siput meluahkan kerisauannya berkenaan isu rasuah. Saya begitu juga dengan pihak saya, Datuk Yang Di-Pertua. Jika kita rujuk kepada Seksyen 21/1, pelantikan pegawai yang diberi kuasa untuk menjalankan penguasaan, adalah perlu pihak kementerian untuk memastikan pegawai yang dilantik untuk menjalankan penguasaan di bawah akta ini adalah pegawai yang jujur, pegawai yang ikhlas dan juga daripada pelbagai kaum. Kita tahu dominasi dalam sektor awam, pejabat-pejabat, jabatan-jabatan biasanya komposisi satu kaum sahaja. Jadi untuk memastikan menjayakan agar semua makanan di pasaran atau makanan haiwan yang halal dan haram untuk kaum tertentu, juga kita mempunyai pegawai dari berbagai kaum dilibatkan bersama untuk menjalankan penguasaan. Ini juga boleh. Minta tolong sikit di atas kerisauan rasuah tadi itu. Mungkin Untuk Gajah boleh menelusuri peruntukan Seksyen 50 di mana yang dipintai adalah satu kerahsiaan. Saya khawatir ni apa perlu kerahsiaan mengenai maklumat makanan ni? Tidak cukupkah dengan akta rahsia rasmi dan sebagainya? Ini bagi saya, ini sekali lagi akan beri ruang kepada yang dikhawatiri aspek gejala rasuah. Mungkin minta penjelasan Batu Gajah. Ya, memang benar yang berhormat Balai Pulau. Sebab itulah saya bangkitkan di mana kita perlu ada pegawai yang jujur dan ikhlas. Satu yang Di-Pertua, saya sendiri pernahnya terima satu aduan yang di mana ada pegawai penguasaan pergi membuat mengambil sampel ya dari seorang penjual daging ginjil ya. Selepas itu sampel telah diambil dan pegawai penguasaan menghubungi melalui telefon, menghubungi penjual daging itu, memaklumkan bahawa saya dapat keputusannya bahawa sampel yang saya ambil tersebut telah melanggari akta. Ia adalah satu kesalahan. Kita faham niatnya.